Okey, untuk soalan 4, Ahmad mendapati roti yang ditinggalkan dalam almari telah ditumbuhi sejenis mikroorganisma. Terangkan bagaimana mikroorganisma tersebut membiak. Okey, jadi bila benda ni ini kita panggil dia sebagai mukor. Ini adalah mukor. Okey. Dan dia ada batang ni yang panjang-panjang ni sambungan daripada satu mukor kepada satu mukor yang lain ada haifa. Okey, jaringan dia dia sambung ramai-ramai. Okey, jaringan dia. Okey, jadi dia membiak dengan benda. Ini dia membiak dengan ni. Ni ada kepala dia ni. Kepala dia ni ada spora. Spora ni dia lebih kurang biji benih. Jadi bila dia punya spora tu pecah, biji benih dia terbang. Jadi dia hinggap lah di kawasan lain pula. Lepas tu dia membiak lah pula. Okay. Jadi bagaimana ia membiak adalah spora. Okay. Pertunasan maksudnya, okay, contoh daripada ini satu kepala, kemudian dia tumbuh anak dia. Dia tumbuh anak. Ini adalah tunas. Pertunasan. Belahan dia dua sama macam yang gambar yang tadi. Yang gambar ni. Ni. Ini. Ini adalah belahan dia dua. Sama dengan soalan B. Okey. Dan membiak dalam sel perumah. Ini untuk protozoa. Protozoa tu macam parasit lah. Okay, parasit dia membiak dalam sel. Lepas tu dia membiak dalam sel orang lain ataupun sel manusia. Dia biak dalam tu. Lepas tu dia pecahkan sel tu. Lepas tu dia keluar ramai-ramai pokok-pokok dia. Itu adalah membiak dalam sel perumah. Okay, soalan nombor 5. Antara pernyataan berikut yang mana menerangkan tentang larutan pembersih ekoenzim. Okey, pembersih maknanya ini adalah sabun. Tapi bukanlah sabun yang kita beli yang contoh Fab ke, Harimau ke, Biozik ke. Ia adalah sabun yang eco. Eco ni bermaksud semula jadi. Okey, dan dia ada enzim. Okey, enzim ni apa? Untuk bantu pembersihan lah. Pembersihan. Nak suruh dia lebih bersih dan lebih cepat. Okey, jadi bila dia buat secara semula jadi, apakah proses yang dalam banyak-banyak ni dia daripada semula jadi? Jadi bila dia semula jadi, maksudnya dia selamat lah. Jadi soalan B, jawapan B ni salah, menyebabkan pencemaran alam. Salah. Okay. Dari bila dia semula jadi, kos pemprosesan adalah tinggi. Salah. Sebab dia buat daripada alam saja. Dihasilkan daripada penapaian sisa makanan. Okay, sisa pertanian. Okay, kita tengok pada buku teks. Larutan pembersih ekoenzim. Jadi dia adalah dihasilkan daripada proses penapaian. Okey, dia kiranya dia tak gunalah macam kita guna sunlight, kita guna glow. Okey, sunlight dengan glow tu adalah dia punya orang kata dibuat secara dalam kilang, secara kimia. Jadi kalau ekoenzim ni dia buat hasil semula jadi daripada sisa pertanian. Maknanya even kita nak buat, kita sudah makan buah, makan sayur apa semua, kita simpan dalam satu bekas penapaian kita buat. Okey. Jadi dia lebih selamat dan lebih menjimatkan. Buat sendiri pun boleh. Jadi jawapan dia adalah C. Oh, saya highlight pula. Okay, C jawapan dia.
Okey, nombor 6. Manakah antara berikut sesuai digunakan untuk membersihkan lantai bilik air? Nak bersih lantai bilik air. Okey, jadi kita akan tengok satu persatu. Apa benda tu? Sinar X, autoclave, disinfektan dan bahan antiseptik. Okey, sinar X. Sebelum kita pergi kepada sinar X, kita tengok dulu. Okey, yang pertama pendidihan. Okey, bila pendidihan, kita didih air macam ginilah. Macam dalam gambar ni. Okey, untuk membunuh mikroorganisma. Okey, semua benda boleh matilah. Okey, bila kita didih sampai suhu 100 Okey, yang kedua antiseptik. Pilihan jawapan untuk nombor D, bahan antiseptik. Untuk membersihkan lantai bilik air ke ni? Okey, antiseptik bukan untuk bersih lantai bilik air. Dia digunakan disapu pada permukaan kulit untuk mencegah jangkitan patogen ataupun kuman. Okey, jadi soalan D ni adalah salah dah lah. Okey, salah dah. Okey, kita tengok pula lagi. Seterusnya, disinfektan. Okay, disinfektan ialah bahan kimia yang digunakan kepada benda bukan hidup seperti cadar, tandas, kolam renang untuk membunuh mikroorganisma. Jadi hot ni lah contoh bahan peluntur macam Clorox. Macam klorin tu samalah. Okay, jadi hot ni lah yang lebih sesuai untuk cuci lantai bilik air. Jadi sebenarnya C adalah jawapan dia. Jadi kita tengok sinar X dengan autoclave ni ada. Bahan antiseptik ni untuk sapu pada kulit. Untuk bunuh patogen ataupun kuman. Okey. Disinfektan macam Clorox. Okey, boleh bersih lantai bilik air. Ataupun kat mana-mana lah. Kat tandas, dekat dapur, dekat ruang tamu. Semua boleh sapu. Okey, sinar X pula. Okey, sinar X. Okey, ni adalah yang sinar X Ni. Ni satu alat besar ni yang dia pasang ni. Dia akan pasang dalam satu bilik. Lepas tu dia pancur habis dalam satu bilik itu. Manusia tak boleh masuk lah. Kalau kena sinar X, takut kita kena mutasi. Ataupun kena kanser. Okay. Tapi dia sebab sinar X dia kuat. Okay. Dia sinar X membunuh mikroorganisma. Dapat tembus kepada sel-sel. Dia boleh masuk dalam tubuh. Okay, dia diguna di bilik bedah. Jadi semua orang keluar, dia pompa, dia nyalakan. Okay, jadi semua kuman-kuman yang diguna untuk bedah tadi yang ada, semua mati. Jadi boleh guna untuk pembedahan seterusnya. Okay, jadi dan last sekali, antibiotik. Jadi sinar X tadi untuk bilik bedah. Dia nak bunuh kuman. Okey, matikan kuman di bilik bedah. Kita tengok pula kepada antibiotik. Antibiotik kan doktor bagi kan? Hot ni adalah soalan yang seterusnya. Nanti kita akan tengok. Dan yang terakhir sekali jawapan dia autoclave. Ni autoclave ni. Okey, autoclave sebenarnya dia macam microwave je. Dia macam microwave. Dalam makmal, kemudian kita masukkan alat-alat seperti kita masukkan jarum, kita masukkan gunting ke, jadi kita masukkan macam-macam alat yang kecil-kecil, pisau yang kita nak gunakan untuk pembedahan. Jadi kita masukkan untuk matikan kuman. Tu dia macam microwave. Okay, jadi yang ini untuk guna untuk pisau ke, jarum ke, ataupun gunting ke, atau kain kecil-kecil untuk matikan kuman. Matikan kuman. Dia bentuk macam microwave.
Okey, macam oven. Oven.